Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk subtopik 4.3 iaitu protein. Okey, apakah itu protein? Okey, protein merupakan kompleks molekul yang sangat besar. Okey, dia terbina daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur dan fosforus terdapat dalam kumpulan ini. Okey. Monomer paling kecil untuk protein disebut sebagai asid amino. Pelajaran lepas maksudnya semasa kamu belajar pencernaan, semasa form 2 kamu belajar kita makan protein, pencernaan protein akhirnya membentuk asid amino. Okay, so monomer untuk protein adalah asid amino. Okey, amino asid ataupun asid amino, okey, ini adalah dia punya formula kimia yang secara umumnya dan terdapat 20 jenis asid amino yang diperlukan oleh manusia. So yang membezakannya adalah di sini pada kumpulan R. Okey, bagaimana asid amino membentuk protein? Asid amino akan menjalankan proses kondensasi, maksudnya asid amino combine dengan asid amino yang kedua membentuk dipeptida. Dua asid amino yang diikat dengan ikatan peptida dan menghasilkan air. Okey, ikatan peptida dia akan mengikat dua asid amino. Okey, ini peptida ini tadi dihasilkan melalui proses kondensasi. Kondensasi bermaksud adalah proses yang di mana dua monomer bergabung dan menghasilkan air. Hidrolisis pula di mana dipeptida ini, kita tahu dipeptida terdiri daripada dua asid amino. Bagaimana ikatan dipeptida dipecahkan dengan menggunakan air melalui proses hidrolisis menghasilkan dua molekul asid amino. Okey. Tadi dipeptida. Sekarang kita masuk polipeptida. Polipeptida merupakan rantai panjang asid amino. Okey. Polipeptida ini kita boleh hidrolisiskan, kita boleh pecahkan dia punya asid amino, okey, supaya asid amino ini dapat digunakan oleh sel badan. Okey, apa itu fungsi protein? Okey, untuk manusia, protein digunakan untuk membina otot dan menghasilkan pergerakan. Protein bertindak sebagai enzim. Enzim untuk mempercepatkan tindak balas biokimia dalam badan, membentuk hemoglobin untuk sel darah merah, menghasilkan antibodi untuk pertahanan badan. Okey, protein juga membentuk keratin yang membentuk kita punya rambut dan juga fibrin. Fibrin adalah jaringan yang menutup luka. Okey, jenis-jenis asid amino tadi teacher terangkan ada 20 jenis asid amino. Kita kelaskan dia kepada perlu dan tak perlu. Perlu kerana dia tidak boleh dihasilkan oleh sel badan, maka dia perlu diambil melalui pemakanan. Yang kita makan kumpulan di sini, protein. Okey, ini adalah untuk kita dapatkan asid amino perlu. Manakala asid amino tak perlu dihasilkan oleh sel badan, dihasilkan oleh organel yang dinamakan ribosom. Ingat balik yang kita belajar. Okay, ribosom menghasilkan protein. Sebenarnya ribosom menghasilkan asid amino. Dan asid amino itu mengalami proses kondensasi membentuk rantai panjang protein. Okey, protein juga kita boleh kelaskan sebagai kelas pertama dan kelas kedua.
Kelas pertama adalah protein haiwan kerana dia mengandungi semua asid amino perlu. Jadi kalau kita makan daging ataupun ayam, dia mengandungi semua asid amino perlu. Manakala jika kita dapatkan protein tumbuhan daripada kekacang, okey, dia tidak mengandungi semua asid amino perlu yang diperlukan oleh badan. Okey, ini adalah common test untuk protein. Kita guna Burette test. Ini ada kita dah jalankan semasa tingkatan 2. Okey, selesai kita masuk latihan. Nyatakan monomer bagi protein, asid amino. Namakan tindak balas membentuk dipeptida. Dipeptida, tahu D itu bermaksud 2 asid amino, dua asid amino yang diikat menggunakan ikatan peptida. So, tindak balas yang membentuk dipeptida ialah tindak balas kondensasi, di mana 2 asid amino bergabung, okey, menghasilkan dipeptida. Okey, nyatakan kepentingan protein, okey, membina sel baru, membaiki tisu rosak, sintesis enzim atau hormon atau antibodi dan hemoglobin. Terangkan kesan kekurangan protein dalam diet seseorang terhadap rambut dan kuku individu tersebut. Okay, tadi saya diterangkan keratin yang membentuk kuku dan rambut kita. Sekiranya kita kekurangan protein, rambut akan mudah gugur dan membentuk kuku yang lembut dan rapuh. Okay, seterusnya kita masuk lipid. Okay. Lipid pula merupakan sebatian organik yang terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, okey, dan oksigen. Okey, jenis lipid kita bagikan kepada 4. Lemak dan minyak adalah nama dia triglycerida, lilin, fosfolipid dan steroid. Okey. Ada 4 jenis lipid, lemak dan minyak atau nama dia triglycerida, lilin, fosfolipid, steroid. Okay, kita tengok dulu triglycerida. Okay, triglycerida ni sekiranya lemak dan minyak sekiranya kita tengok pada keadaannya dalam suhu bilik. Jika dia cecair dalam suhu bilik, maka dia adalah minyak. Kalau dia pepejal pada suhu bilik, kita panggil dia lemak. Okey, triglycerida terdiri daripada 3 asid lemak dan 1 gliserol. Molekulnya terdiri daripada 3 ni asid lemak dan 1 gliserol. Okey. Proses pembentukan triglycerida sama juga 1 gliserol bertindak balas dengan 3 asid lemak melalui proses kondensasi membentuk 1 triglycerida dan menghasilkan 3 molekul air. Manakala kalau kita nak pecahkan triglycerida ni, kita nak putuskan ikatan ni, kita menggunakan air, 3 molekul air bertindak balas dengan triglycerida melalui proses hidrolisis menghasilkan 1 unit gliserol dan 3 unit asid lemak. Okey, ini adalah tindak balas yang berbalik. Okay. Asid lemak tadi menentukan lemak tepu ataupun lemak tak tepu. Di mana pada asid lemak, sekiranya dia mempunyai semua ikatan tunggal dan bilangan hidrogen yang maksimum, maka dia membentuk lemak tepu. Manakala sekiranya ada ikatan ganda 2 dan bilangan hidrogen tidak maksimum, maka dia membentuk lemak tidak tepu. Okey. Bila lemak tepu,
semua ikatan tunggal hidrogen, semua ikatan pada karbon ni dipenuhi. Okay. Manakala sekiranya ada ikatan ganda 2, okay, dia merupakan lemak tidak tepu. So, lemak tidak tepu dengan lemak tepu dia mempunyai perbezaan. Okey, yang pertama tentang ikatan, sama ada ikatan tunggal ataupun ikatan ganda 2. Yang kedua ialah bila dia tiada ikatan ganda 2, maka dia tidak mampu untuk mendapatkan ikatan dengan atom hidrogen tambahan. Sebabnya hidrogen dia dah maksimum memenuhi ikatan ni. Manakala kalau ada ikatan ganda 2, dia mampu menerima hidrogen tambahan. Okey? Sebab dia ada ganda 2 kat sini, dia boleh putuskan ganda 2 membentuk tunggal dan dia tambah hidrogen. Okey, membentuk pepejal pada suhu bilik, manakala lemak tak tepu, bentuk cecair pada suhu bilik dan contohnya. Okey, ini ke yang kedua, fosfolipid yang kita telah belajar semasa bab 3. Okey, fosfolipid adalah kumpulan lipid yang membentuk membran plasma. Steroid adalah lipid yang membentuk kolesterol dan hormon seperti testosteron, estrogen dan progesteron. Lilin terdapat di dalam kutikel yang menutup epidermis, daun dan buah. Okey, untuk lipid kita uji dia dengan menggunakan kertas turas, kita titiskan minyak dan kita tengok dia translucent ke tak. Dia lut cahaya atau tidak. Okey, praktis formatif. Nyatakan unsur-unsur yang terdapat dalam lipid. Kita ada karbon, hidrogen dan oksigen. Setengah lipid mengandungi fosforus dan nitrogen. Senaraikan jenis-jenis lipid. Okey, lemak ataupun triglycerida, fosfolipid, lilin dan steroid. Berikan pendapat anda tentang pengambilan steroid sintetik yang membina otot badan. Okey, steroid sintetik mampu membina otot badan, namun sekiranya berlebihan dia akan meningkatkan tekanan darah, masalah kesuburan dan risiko mendapatkan strok. Okey, selesai untuk lipid. Seterusnya kita masuk asid nukleik. Okey, asid nukleik dia merupakan satu ataupun dua rantai polimer. Polimer adalah rantai panjang kan? Yang terdiri daripada monomer nukleotida. Ini adalah monomer untuk asid nukleik, nukleotida. So, unsur-unsur yang terdapat dalam asid nukleik adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan fosforus. So, asid nukleik ada dua jenis iaitu DNA dan RNA. Nama untuk DNA adalah asid deoksiribonukleik. Untuk RNA, asid ribonukleik. Okey, asid nukleik ni terdapat dalam semua benda hidup kerana mereka terkandung dalam segala sel. Asid nukleik juga terdapat dalam virus. So, asid nukleik ni terdapat di mana dalam sel kita? Di dalam nukleus yang utama. Okey, tadi teacher terangkan kita ada dua jenis asid nukleik iaitu DNA dan RNA. DNA ini dia mempunyai dua ikatan. Satu rantai belah sini, satu rantai belah sini. Manakala RNA adalah rantai tunggal. Okey. RNA dia mengandungi gula ribosa, manakala DNA dia mengandungi gula deoksiriribosa.
Ini perbezaan dia selain daripada bilangan rantai dia. Okay, DNA terdapat dalam kloroplas. Kalau dalam sel kita, kloroplas, nukleus dan mitokondria. Dan DNA juga terdapat dalam virus. Okay, kalau kita uraikan dalam sel kita, kita ada nukleus. Dalam nukleus adalah ada kromosom. Kromosom ni jika kita uraikan dia, okay, akan membentuk rantai panjang DNA. Okay, ini kita akan panggil gen, okay, unit genetik. So DNA ni ikatan tengah ni adalah base bernitrogen. Okay, dia ada 4 jenis. ATCG. Adenina, thymina, guanina dan cytosina. Okay. So, bila kita, ni adalah DNA, bila kita rungkaikan DNA ni, kita akan nampak, okay, dua rantai ini diikat dengan ikatan hidrogen antara pasangan base. Okay. Dia punya monomer adalah nukleotida. Nukleotida terdiri daripada ini saja. Fosfat, gula pentosa dan base bernitrogen. So base bernitrogen T akan mengikat dengan A melalui ikatan hidrogen untuk rantai lagi satu. So membentuk DNA. Okay, monomer untuk DNA tadi adalah nukleotida terdiri daripada kumpulan fosfat, gula pentosa dan base bernitrogen. Gula pentosa ini berbeza untuk DNA dan RNA. Okay, sama ada dia ribosa atau deoksiriribosa. Base bernitrogen pula ada 4 jenis. 5. A, G, C, T, U. U ni special untuk RNA nanti. Okay, ini yang utama. A dia akan mengikat dengan T. G akan mengikat dengan C. Okay, ni gambar lain. Nampak ah? A dengan T, C dengan G. So, ikatan dia jadi panjang lah. Okay, RNA tu adalah salinan. Dia adalah salinan daripada DNA. Rantai tunggal, berbenang tunggal. Digunakan untuk menghasilkan protein oleh ribosom. Terdapat dalam sitoplasma, ribosom dan nukleus. So, RNA kita ada 3 jenis yang kita akan nampak dalam bab 5 nanti. Kita ada mRNA, rRNA dengan tRNA. Pengutus, okay, RNA untuk ribosom dan RNA untuk pemindah. T itu untuk perkataan transport. Ketiga-tiga ini terlibat dalam sintesis protein. Nanti kita akan tengok lebih mendalam bagaimana protein dihasilkan. So, kepentingan asid nukleik secara umumnya dia membawa semua kita punya maklumat genetik, menentukan trait yang diwarisi dan mengawal semua aktiviti sel. Okay, bagaimana kod genetik daripada mRNA diterjemah kepada protein? So, kita punya DNA ni dia mempunyai, dia kan rantai panjang. Maka dia akan ditranskrip, okay, diterjemahkan kepada mRNA. Okay, mRNA bila dia dah terjemah, dia dah translate apa base bernitrogen kat sini. Okay. Dan dia ni katalah base bernitrogen pada mRNA. Kalau pada DNA itu T, dia akan translate kepada U untuk mRNA.
nampak urasil. So, membentuk rantai panjang mRNA. So, kita akan baca menggunakan kodon. Kodon tu adalah 3 huruf pada urutan base. 3 huruf ini akan membentuk satu jenis asid amino. Dia memang spesifik. Saintis dah tentukan kalau jumpa AUG maka dia membentuk asid amino metionina. Okay, ini kamu akan belajar di matrik. Kalau CGA dia akan membentuk arginina. Dia memang akan baca 3. So kita panggil dia sebagai kodon. Okay. So kita tahu hubung kait antara DNA dengan penentuan ciri. Maksudnya daripada kita punya kromosom, kita ada jin menghasilkan tadi asid amino dan asid amino akan membentuk protein. Okay, tadi kod genetik. Jin adalah unit asas pewarisan bagi segmen molekul DNA. So, jika ini adalah DNA, mRNA akan translate untuk dapatkan dia punya urutan base tu, 3 urutan base atau kita panggil kodon membentuk satu asid amino. Ini membentuk asid amino seterusnya. Okay, ini berterusanlah. So, asid amino akan mengalami kondensasi membentuk rantai protein. Okay, ini daripada cuba ulang balik daripada DNA. DNA ni akan dibuka. Okay, dibuka untuk mRNA translate. Translate terjemahkan urutan base. Okay. So, bila urutan base ni akan melalui ribosom, ribosom akan membaca kodon. 3 urutan base sebagai kodon 1, kodon 2, kodon 3, kodon 4. Kodon 1 kodon akan membentuk satu asid amino. Asid amino akan mengalami proses kondensasi membentuk rantai panjang polipeptida ataupun protein. Inilah tugas ribosom sebenarnya. Bagaimana dia menghasilkan protein. Dia menghasilkan protein dengan dia menghasilkan asid amino bergantung kepada mRNA. Okay. So ribosom dia mensintesiskan asid amino. Asid amino akan bergabung membentuk protein. Protein yang terhasil itulah yang membentuk struktur asas iaitu otot, kulit, sel, hormon, enzim dan membentuk trait pada manusia, pada organisma. Trait tu maksudnya ciri. Sebab itulah kita mempunyai otot yang berbeza, kulit yang berbeza. Sebab kita punya DNA ni berbeza. Okey, latihan. Yang tekan 2 jenis asid nukleik, kita ada DNA dan RNA. Komponen nukleotida. Nukleotida adalah monomer. So, dia terdiri daripada kumpulan fosfat, base bernitrogen dan gula pentosa. Ingat balik nukleotida yang ada gula pentosa, fosfat dan base bernitrogen. Terangkan kenapa struktur RNA lebih pendek daripada DNA. Okay. RNA lebih pendek kerana dia terhasil daripada sebahagian kecil DNA. Terangkan apa kemungkinan sekiranya sel tidak mempunyai asid nukleik. Tanpa asid nukleik, sel itu tak ada langsung maklumat pewarisannya untuk dibawa daripada satu generasi atau generasi, ataupun dia punya sel itu tak ada ciri. Maka sel itu akan mati kerana tak dapat menghasilkan protein yang penting untuk kemandirian sel. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.